Baiklah, dengan tempoh mandat Dewan Undangan Negeri Sabah yang akan tamat kurang setahun dari sekarang, bayangan kepada gabungan politik di wilayah itu belum jelas. Ajaran politik baru yang berbeza daripada pilihan raya negeri ke-16 itu pasti. Namun, gabungan mana yang akan bekerjasama belum dimuktamadkan. Yang pasti, Pakatan Harapan PH kini jadi rebutan antara Barisan Nasional BN di Sabah dan Gagasan Rakyat Sabah GRS. Bagi kita memahami rumitnya lanskap politik di Sabah ini, di talian Fellow Penyelidik Institut Pemikir Tun Dr. Mahathir Mohamad, Universiti Utara Malaysia UUM, Mujibu Abdul Muiz. Terima kasih Tuan Mujibu kerana sudi bersama kami pada jam ini. Baik Tuan Mujibu, pada hari ini satu kenyataan keluar daripada mulut orang nombor 1 UMNO Sabah, Datuk Seri Momotaradin. Menurut beliau, kerjasama BN Sabah dan PH jalan keluar untuk Sabah keluar dari belenggu kemiskinan. Saya ingin mendapatkan pandangan Mujibu, adakah realiti kemiskinan di Sabah seserius itu hingga memerlukan pada PRN nanti dan beberapa ketua menteri untuk dinoktahkan? Ya, dari satu sisi kenyataan itu mungkin lebih bersifat gimmick politik memandangkan pilihan raya negeri yang semakin hampir, namun situasinya saya nampak jauh daripada apa yang sebenar, memandangkan kestabilan politik dan juga kesinambungan pembangunan negeri itu walaupun dia saling berkaitan, tetapi dia lebih memerlukan kepada kepimpinan yang berwawasan dan dasar-dasar yang kukuh. Justru kalau kita melihat daripada kenyataan pengurusi UMNO Sabah ini, saya lebih melihat kepada sejauh mana kerajaan yang dibentuk itu mampu untuk melaksanakan dasar-dasar yang substantif bagi pembangunan negeri. Kerana kalau kita mengambil kira pakatan dan gabungan sebagai tunjang kepada pembangunan negeri itu, ini sudah tentu barangkali akan menjadi persoalan ketika UMNO Barisan Nasional menjadi kerajaan yang kuat selama beberapa penggal di negeri itu. Maka mungkin ini perlu dilihat daripada situasi dan konteks yang berbeza. Memandangkan mungkin itu lebih bersifat politik daripada menyentuh isunya yang sebenar. Baik, Tuan Mujibu, ingin juga saya melihat bagaimana selepas era PRN ke-16 itu, sentimen-sentimen Sabah perlu melihat contoh kepada Sarawak, parti tempatan perlu diangkat, hingga tertubuhnya Gabungan Rakyat Sabah yang dipimpin oleh Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jinur dan disokong oleh parti-parti di dalamnya, terutama sekali parti STAR iaitu Timbalan Ketua Menteri juga Datuk Seri Datuk Seri Jeffrey Kitingan, yang mana kita melihat adakah macam Mujibu selaku penyelidik melihat kepada situasi ini, bagaimana sentimen rakyat untuk memilih sama ada gabungan untuk parti tempatan itu dengan parti yang bertunjangkan kepada politik di Semenanjung seperti juga BN dan juga PH, Tuan Mujibu? Dari satu sisi kita melihat permintaan kepada politik tempatan itu semakin tinggi, memandangkan satu faktor daripada tempias yang berlaku di Sarawak selepas perubahan rejim tahun 2018 dan juga barangkali melihat kepada kejayaan template Sarawak itu dalam menekan kerajaan pusat yang dilihat semakin membawa banyak manfaat. Namun apa yang kita lihat di sebalik sentimen setempatan yang tinggi di kalangan pengundi, jelas nampak parti-parti politik di Sabah ini masih lagi tidak boleh keluar daripada kerangka bahawa perlu untuk bersama dengan persekutuan. Di sebalik kalau kita lihat tindakan-tindakan parti politik yang nampaknya seolah-olah mahu memastikan mereka membuat satu pakatan strategik bersama dengan PH sebagai sebuah kerajaan di peringkat pusat itu nampak mendominasi perbincangan pada hari ini. Namun saya yakin dan percaya dalam keadaan semasa ini agak sukar untuk kita melihat sejauh mana gabungan-gabungan sebegini ini akan membuahkan hasil dalam pilihan raya. Di sebalik kita harus melihat kerangka bahawa sentimen politik tempatan itu sudah semakin kuat di Sabah ini. Baik. Okey, Tuan Mujibu, ringkas saya nak tanya. Bagaimana Tuan Mujibu melihat, adakah patut bukan adakah patut, maknanya dasar yang sudah dilaksanakan kerajaan negeri sekarang
iaitu gabungan GRS dan PH Plus ini untuk kesinambungan pentadbiran itu, adakah perlu rakyat perlu mengambil kira kepada perkara itu? Dari satu sisi mungkin kita melihat kesinambungan itu perlu. Tetapi naratif yang menyatakan bahawa Sabah harus bersama dengan kerajaan persekutuan ini mungkin sudah berubah. Kerana jelas kalau melihat sentimen tempatan, perlu kepada lebih melihat kepada Sabah itu lebih penting kepada persekutuan berbanding persekutuan lebih penting kepada Sabah. Naratif ini dari sudut strategi politik, dari sudut pembangunan itu nampaknya lebih ini. Namun dalam masa yang sama juga, kalau sentimen tempatan ini memuncak seperti mana yang berlaku pada 2018 dan juga kita nampak perasaan bercampur ketika 2020, barangkali pertimbangan pembangunan dan juga dasar-dasar yang dibawa berdasarkan kerajaan semasa dan juga pusat itu mungkin agak sedikit tenggelam kalau ini berjaya ditiup sehinggalah PRU 17 ini berlaku. Dan tidak mustahil barangkali kita akan melihat sebuah kerajaan campuran lagi terpaksa dibentuk kalau sentimen tempatan ini masih lagi berkecamuk seperti mana yang berlaku pada pilihan raya ke-16 tahun 2020 yang lalu.